warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman yang Allah bagi, Islam yang Allah kurniakan kepada kita, sifat ihsan yang Allah bagi pada kita, hingga kita yakin benar-benar kepada Allah, dan juga berbagai-bagai nikmat yang tidak mampu kita hitung, di mana Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita hingga kita tidak jahil lagi tentang Allah. Allah bagi kenal diri Allah kepada kita dari sisi Allah. Sebab kita tak mampu nak kenal Allah daripada siapa-siapa pun malu, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita duduk di tempat yang mulia ni, walaupun nampak macam kedai kopi tapi sebenarnya yang pentingnya niat kita tadi tak lain, nak mengesahkan Allah, nak mendengarkan cerita-cerita bagaimana lagi kita nak nambahi lagi rasa kita untuk mengesahkan Allah dalam setiap detik-detik nafas kehidupan kita. Kita nak bawa dalam kehidupan kita, nak mengesahkan Allah, kita nak bawa, nak bagi kukuh lagi. Tu tak ada cara dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dia utus untuk memberikan kepada kita keyakinan Allah tu yang nak dibagi. Keyakinan kepada Allah. Bukan sekadar sunnah-sunnah Nabi aja, tapi sunnah yang paling tinggi adalah Rasulullah sendiri dia utus untuk mengajak kita betul-betul kenal kepada Allah. Kenal yang hakul yakin. Bukan kenal sekadar kenal kemudian kita buat dalam kehidupan kita seolah-olah kita ada keakuan diri. Kenal yang membawa kepada hilang keakuan diri kita. Mata-mata demi kehidupan kita ni adalah aturan dan susunan cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bawa? Macam mana kita nak kukuhkan lagi? Sebab kebelakangan kita ni jaranglah nak menunjukkan kepada kita pelajaran-pelajaran ni. Kebanyakan yang kita tempuh belakang-belakang ni, kebanyakannya adalah cerita-cerita nak main ganjaran, nakkan upah, nakkan sesuatu yang selain daripada Allah. Tapi kita menyebutnya la ilaha illallah. Tak ada nak apa-apa, nakkan Allah je, dan tak ada keakuan diri. Tapi perjalanan yang kita lihat kebanyakan manusia bawa adalah perjalanan masih ada keakuan diri lagi. Jadi tak kena dengan cara yang kita lafazkan tanpa kita imani dalam kehidupan kita. Mengangkat barang kita, memukul sesuatu, cangkul tu tadi ke tanah. Apa kudrat tu tadi, kita hayati kudrat dia tu tadi. Tanah tu tadi, kita tahu ini semua adalah hak-hak Allah. Kita berakhlak kepada tanah tu, kita bagi salam sebelum kita cangkul. Itu semua pelajaran-pelajaran yang membawa kita nak mengesahkan Allah. Dengan mengesahkan Allah, akhlak kita bertambah, baik. Kehidupan kita, kehidupan kasih sayang. Kehidupan kita, kehidupan kasih sayang. Bila orang dah benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar dia telah mengesahkan Allah, benar-benar dia kenal diri, kenal Allah, kehidupan dia hidupnya dengan kasih sayang. Bukan saja sesama manusia, bukan sesama Islam saja, sesama bukan Islam, dengan makhluk-makhluk Allah. Hingga kan Rasulullah SAW melarang kita kencing di lubang-lubang. Takut ada makhluk Allah yang halus yang duduk bersarang di situ. Dia tak bagi kita buang air kecil di situ. Mana menunjukkan akhlak Nabi itu rahmatan lil alamin, membawa kepada sekalian alam ni adab-adab tadi.
punya bahagianya tadi. Jadi kita tak ada masalah dengan makhluk lagi dah. Dan dengan Allah kita baik berhubungan, dia akan mencerminkan, akan memantul berakhlak baik kepada semua makhluk-makhluk. Hujan turun alhamdulillah, panas pun alhamdulillah, angin pun alhamdulillah. Apa pun keadaan dia alhamdulillah. Sebab itu aturan susunan Allah cantik semua. Bulan ni dia bagi hujan, bulan depan dia bagi panas, lepas tu dia bagi mendung. Itu semua untuk menstabilkan bumi ni. Kita tak faham, kita protes. Apa ni hujan? Banjir lah, macam-macam kita proses. Sebab kita tak kenal. Yang turun hujan tu adalah membawa rahmat Allah. Kerana air hujan sendiri pun menerima wahyu daripada Allah untuk turunlah kau membawa rahmat tu. Ada kalanya Rasulullah ketika hujan, Rasulullah tu tanggalkan kopiah dia, cepat dia jecahkan sebab air hujan tu telah menerima wahyu daripada Allah. Mudah-mudahan berkat yang pertama turun kepada aku. Itu pasal digalakkan kita bila hujan mula nak turun berdoa. Sebab hujan tu berdialog, maknanya dia dengar dialog Allah suruh turun. Dia takkan turun tanpa izin Allah suruh turun. Jadi beruntungnya kita kalau hujan, kalau faham, cepat-cepat kita doa. Ya Allah, makbul doa waktu insya-Allah. Nabi sendiri pun pergi keluar. Tapi sekarang hati-hati, ada pula racun ke atas. Suruh turun habis dulu racun tu baru kita cecah. Dia orang tembak pada atas lah kan. Jadi lagi satu kilang-kilang, asap-asap tu naik, bercampur apa. Jadi perubahan tu tadi menyebabkan kita berfikir, biarkan dia turun dulu baru kita. Dulu kita macam saya, tuan-tuan yang peringkat umur atas lagi lah, kalau hujan kelang kabut main bola ke apa semua, seronok kan. Tapi sekarang anak-anak sekarang lain. Dia hujan ke tak hujan, dia pegang handphone tu, pegang. Anak-anak sekarang ni berbeza. Kalau dia ambil, mengamuk dia. Kalau dapat handphone, ya Allah, tak sedar diri. Pernah saya nak nasihat satu anak buah saya tu. Datang daripada jauh. Kita datang daripada jauh. Dia anak buah. Abang kita, kakak ipar tu tak ada. Dia tinggal anak-anak. Tinggal layan main. Kita pun datang daripada jauh tengok dia gitu. Dia macam layan tak layan. Dia dah main game dia kan, main tu. Habis saya pun cakap lah, macam ni lah, Pak T balik dululah, tak apalah, kamu layan lah main game tu. Saya terus balik. Saya balik, abang saya, kakak ipar saya telefon. Kenapa balik? Daripada jauh datang kejap je. Situasi tak bagus. Situasi tak bagus. Anak dia 3-4 orang tadi, yang baik yang perempuan, yang lelaki semua layan. Dah bagi dasar salam, buat hal masa. Kita nak soal pun dia tinggal kusyuk, tawaduk. Jadi kita bukan nak tunjuk kita punya marah, tapi kita nak kena tunjuk ajar. Tunjuk ajar tu macam nampak kasar sikit lah. Isteri saya pun naik angin juga masa tu. Baru sampai ni. Dia penat-penat memandu. Tak apa, penat kita nak ajar, tak apa. Ini tujuan Allah Ta'ala hantar kita untuk kita bagi tahu. Balik abang setengah, belum lagi balik rumah, belum sampai abang saya dah balik rumah, dia telefon, kenapa balik? Kita dah siap beli barang apa semua, nak makan sama-sama. Cakap situasi tak bagus saja. Ya, kenapa? Tak, anak-anak kau tu ni yang datang pakcik dia. Yang datang ni Pak Teh. Tapi dia layan tu tadi macam bukan orang, bukan Pak Teh dia. Minta maaf lah. Apalah, kita sama-sama didik anak kita. Jangan sampai jadi begitulah. Nanti kalau kita buka cerita, nanti dia lagi marah. Jadi kita cakap begitulah, lebih baik pengajaran kita balik je lah. Biar dia kita cakap nanti jadi marah kan, baik kita faham sendirilah. Inilah situasi yang kita hadapi sekarang ni. Kalau kita tak masukkan dengan anak-anak kita ni mengenal diri, mengenal Allah, tak bagi dia faham betul-betul, bila dia dah akil balik, nanti kita nak ajar payah. Payah. Nah, dia dah orang kata kalau
Judi ni tarik judi kan. Kalau dah handphone ni, tarik handphone lah maknanya. Sampai nak tidur pun bawa handphone. Bangun tidur pegang handphone dulu. 24 jam di sisi handphone. Tarikat dia tarikat handphone Samsung, Nokia. Kita dah ajar anak kita tarikat tu. Tarikat Samsung, tarikat Nokia, dia macam-macam. Tarikat kita dah ajar. Kita tak sedar cara tak langsung, kita dah mendidik anak kita ke arah itulah tadi, perjalanan tarik jalan tu jalan dah. Susul garul hidup dia kita tak sedar. Bila orang masuk tarikat Nasyabandi, Qadari, sesat dah. Lah, kau ajar anak kau lagi daripada awal lagi tarikat Samsung, tarikat Nokia. Tu semua. Kau tak sedar. Maksudnya anak-anak dimasukkan ajar berzikir, ajar kenal diri, kenal Allah. Rasulullah SAW ajar begitu awal-awal. Bukan Rasulullah diutus saja yang lain-lain, ajar yang ni dulu. Supaya berakhlak. Akhlak dengan Allah Ta'ala. Biar kenal Allah Ta'ala betul-betul. Biar dah kenal tu apa, la ilaha illallah, kita ni tak ada, yang adanya Allah, kita akan berdisiplin, kita akan berakhlak mulia. Kehidupan kita, kehidupan yang mengikuti sistem Allah. Bukan kehidupan kita ikut sistem kepala kita, ukuran-ukuran kita, tak. Sebab Allah menciptakan kita, dia tahu cara sistem mana yang patut bagi kita. Macam pencipta kereta Honda, kereta Toyota ke, yang cipta tu Jepun, Honda kan. Dia tahulah dia ciptakan macam mana nak repair balik kalau rosak. Kalau kita hantar ke Toyota, tak faham dia. Sebab dia punya sistem tu lain dengan Toyota. Kan? Apatah lagi Allah SWT. Jangan cari yang lain lah bila kita rosak. Bila kita dah jalan, kita dah kesasar, kita kena carilah jalan balik kembali kepada Allah. Kenal diri, kenal Allah. Ini langsung. Kita tak tahu nak kembali kepada Allah. Kita tahu tonggak-tonggek, kita tahu solat tu tadi, tapi dalam keadaan kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Mana boleh? Bukan saya kata tak bagi solat. Si Haji kata jangan solat pula. Bukan. Kamu keadaan kamu solat, kamu tak tahu yang mengangkat takbiratul ihram, yang berniat tu siapa, yang menyebut itu siapa, yang memuji itu siapa. Nanti kamu mengaku kamu yang memuji, kamu yang mana boleh. Kita bersifat baru memuji pada yang qadim, mana boleh. Mesti qadim malah qadim. Dia menyembah diri dia sendiri. Jadi kena akur. Kita tak boleh menolak. Mengatakan kita sembah pada Allah, mana Allah ada depan. Allah tak boleh kita adakan di depan. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nabi Musa tu tadi dia melihat Allah. Bukanlah dia melihat Allah tu ada di Bukit Tursina. Tetapi itu tajali tajali. Kena faham. Jadi seluruh sekian alam ni tajali siapa? Untuk menyatakan siapa yang mentajalikan tu. Jangan cari siapa yang mentajalikan. Cukup dia mentajalikan, menyatakan dia tu yang ada. Jadi jangan kita rasa susah lah, tak nampak Allah Ta'ala, aku tak nak solat lah. Tak boleh. Sifat ihsan tu lah Rasulullah dah bagi tahu. Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah tu macam mana? Seolah-olah tu memang betul apa yang kita pandang sebenarnya. Sebelum kita pandang sesuatu, motor tu, kita nampak sebelum motor tu adalah pencipta dia Allah. Bukanlah kita pandang motor tu Allah. Fa'ainama tuallu fasama wajhullah, tu kiblat kita mana pun kita pergi. Dalam solat, luar solat, sentiasa rasakan nampak Allah. Kalau tak boleh tu yakin juga, dah biol sangat, yakini Allah tak pernah tinggalkan. Jadi tak ada alasan kalau kita tak dapat lihat Allah, tak kenal Allah, kita berhenti ibadah. 24 jam ibadah terus, sebab Allah sentiasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana pun Allah Taala berada, di mana pun kita berada, sembunyi mana pun, puaka mana ke alam apa pun kita nak nyorok, tetap Allah Taala sama. Jadi tak ada alasan kalau tak payahlah nanti aku betul-betul kenal Allah baru aku ibadah. Tu alasan. Jadi itu bahasa Allah Ta'ala bagi tahu pada Rasulullah sifat ihsan. Ihsan tu kita tak boleh lari mana. Baik kau ada pelajaran ni, tak ada pelajaran ni, kau tetap juga kena ibadah. 24 jam kau mesti merasakan Allah memandang kau. Tapi ni masalah dua-dua tak ada. Lepas tu membantah, berbalah-balah. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang kufar, yang menutupi
kufar. Bukan orang kufar tu orang yang tak Islam. Kufar tu terjadi pada orang Islam juga. Dia menutupi. Dia angkat ni, dia kata dia. Tapi dia tak belajar ni pasal dia tak ada rasa dia. Tak ada rasa langsung. Padahal mesti ada sesuatu yang menyuruh kita mengangkat. Kehendak siapa tu? Allah. Kudrat siapa yang kita gerakkan tu? Itu nak dimainkan, nak dihidupkan supaya kita mengaku betul-betul la ilaha il. Bukan sekadar cakap. Mengaku betul-betul pergerakan kakiku ni dia yang menjalankan. Datang ke sini. Naik motor lah. Motor tu siapa jadikan? Satu material barang kat motor tu pun bukan manusia bang. Besi, plastik, semua daripada pokok. Semua barang tu cuma manusia cantumkan. Manusia cantumkan ke menerusi kepada kepandaian irfanullah yang mengajar pada manusia untuk cantum-cantumkan. Itu maknanya bila kita nampak tu, kita nampak tak ada satu pun kepunyaan kita. Semuanya kepunyaan Allah. Maknanya kita dah meyakini, kita dah mengimani, kita dah maknanya jelas. Bagi salam. Tak ada lagi jalan lain untuk kita was-was, untuk kita syak, untuk kita berpersangka-sangka lagi dah. Masa ni untuk keyakinan bahawa seluruh 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun hak kita. Hidup ni hak Allah, kehendak Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kalam Allah. Praktiskan supaya selalu berada di sisi kita ni adalah hak Allah. Tak ada satu pun halu zarah hak kita. Kita olahkan dalam kehidupan. Manislah hidup kita. Bahagialah. Itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi Adam bawa la ilaha illallah. Adam Nabi yang seluruh Nabi 124,000 Nabi dia kena katamkan dulu la ilaha illallah supaya dapat bawa dalam kehidupan. Kita gelek-gelek capati tu sedap jadi capati tu. Sebab apa sedap? Sebab kita tahu yang gelek bukan kita. Sambil kita gelek tu kita tahu kudrat siapa yang menggelek tu. Kita nak bagi makan supaya orang tu dapat cahaya iman. Itu maknanya ini ajaran Allah Ta'ala. Akhlak-akhlak yang Allah Ta'ala ajar. Muhammad, engkau tu rahsiaku. Aku serahkan semua kerajaanku pada engkau, wahai Nur Muhammad. Nur Muhammad memegang semua kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ganti menunjukkan yang Allah tadi. Itu tadi. Jadi kita kenal Nur Muhammad, kita tahu bahawa kita tak ada yang ada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tu bukan makhluk. Nur Muhammad tu adalah dia yang, iaitu ibarat bayang-bayang Allah. Bayang-bayang Allah. Jadi kalau kita nampak Muhammad tu, mana kita akan nampak Allah lah dahulu. Serupa yang lain apa pun terjadi daripada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita kerana Nur Muhammad yang terjadi daripada Nur Muhammad menyatakan ilahun wahid. Apa saja, baik dia iblis, baik dia malaikat, baik dia manusia, baik dia jin, baik dia binatang, baik dia tumbuhan, baik dia udara, baik apa halus zarah macam mana pun, walaupun semua hitam batu hitam, tak ada sia-sia, semuanya nak menyatakan Allah. Mana boleh iblis dia sesat? Jangan pandanglah sesat ke betul. Yang jadikan iblis tu kan ada benda lain yang jadikan iblis. Iblis tu nak gerak, siapa yang boleh gerakkan dia? Iblis nak kelip mata pun Allah yang kelipkan mata dia. Allah suruh kacau tu semua arahan daripada Allah. Skrip daripada Allah. Belum dia buat lagi skrip tu Allah dah pegang. Jadi semua kita ni ngikut skrip-skrip Allah lah. Tak usah banyak cakap lah. Tak ada daya upah. La haula wala quwata. Kita kena macam gitu. Baru kita dapat kehidupan kita manis. Tapi kalau kita berbalah, kita rasa aku ada, kejapkan Allah ada, kejapkan Allah depan, kejapkan aku pula aku ada kuasa, beratlah tu. Itu makna kita tak mengimani. Kita masih lagi lawam mah. Kejap okey, kejap tak, kejap okey tak. Kejap ada, kejap tak ada pula. Kejap rasa kita ada, kejap tak ada. Tu tu. Berkehidupanlah kita dalam keadaan tidak ada kepuasan. Apa tu kepuasan? Rasa. Apa rasa tu? Rasa hanya satu zat, dia, tak ada kita. Rasa tu tadi. Itu kita nak olahkan. Isap rokok daun tembakau Jawa dengan isap rokok Bengson ke Dunhill ke 35. Ada lagi ke 35?
Tak ada lah. Dulu ada. Zaman saya dulu ada rasa. Rokok 35. Benson, Rothman. Tu Camel. Kan? Tu. Lain. Mana boleh kita isap rokok Camel. Oh, rasa Benson. Mana ada tu hospital Tanjung Rambutan pergi duduk lah dia. Tak betul loh. Tetap kita rasa rokok Camel, rasa Camel. Sedut sikit, asap keluar banyak. Rasa Camel. Downhill keluar banyak, sisap banyak tu keluar banyak tu juga. Dia berbeza. Dia punya makom dia tadi. Kita minum tu nak menunjukkan keesaan Allah. Mana boleh rasa rokok Benson dengan rokok Downhill, kita isap rokok Benson, rasa rokok Downhill. Mana boleh? Sebab esanya rasa rokok Benson. Tak boleh mengambil rasa Esa dah. Dah dia tu. Tak boleh dua tu. Begitu juga kita isap rokok Downhill, tak boleh ambil rasa rokok tu pun dah semua Allah jadikan Esa. Hebat Allah SWT. Tu tadi. Jadi kita tengok dalam setiap kehidupan kita semua Allah menyatakan keesaan dia. Bentuk-bentuk afal durian begini. Di 24 kita boleh kenal. Musang King kita boleh kenal. Bentuk afal dia aja Allah ciptakan. Musang King ni dia berbintang kat ujung dia. Dia lebar buka. Kalau apa tu dia di 24 dia kuncup macam ni saja. Ujung dia pun afal pun ada sikit-sikit sama, tapi berduri-duri, tapi dia ada bentuk sikit yang Allah bagi tanda untuk mengesakan dia. Tak boleh sama. Dan rasa pun gitu. Kita makan di 24 dengan rasa Musang King tak boleh sama. Melainkan orang tak biasa rasa, dia tak dapat membezakan tu tadi. Begitulah orang ahli tauhid, orang yang kenal diri, kenal Allah. Bila disebutkan nama Allah, Allah yang disebut nama, ingat nama, dia punya rasa tu rasanya tadi bergetar rindu. Sebab sang pencipta. Saya kalau sebut nama mak saya rohani. Mak saya jauh, tak jumpa lama. Bila orang sebut rohani, kita bergetar dah hati kita. Tapi kalau kita sebut nama, orang tu sebut nama bermacam-macam nama, Fatimah ke, Rodiah ke, Aisyah ke, tak bergetar kita. Tapi bila sebut nama mak kita, rohani, kita rasa gitulah dia. Itu sebab apa? Sebab mak kita melahirkan kita. Dan kita kenal mak kita, kebaikan dia. Hingga kan dia sebut nama mak kita, dia sebut nama orang lain tapi sama nama mak kita. Kita pun begitulah Allah SWT. Kita nak getaran yang begitu. Sampai kita kenal Allah tu tadi, kita sendiri, orang lain sebut pun nama Allah, kita bergetar juga. Terpanggil kita. Seolah-olah kita disebut nama kekasih kita. Macam mana kita punya menoleh tadi. Kita dah biasa bercinta, Allah ajar dululah. Sekarang pun nak cinta dulu boleh juga. Boleh juga. Tapi sebenarnya Allah nak ngajar kita. Apa makna cinta tadi kan? Perkahwinan. Perkahwinan ni untuk menunjukkan tadi rasa cinta, kasih dan kasih sayang. Jadi mana arti nikah tadi adalah kasih sayang disatukan. Nikah lah nama dia. Kalau salah seorang tak ada kasih sayang, tak nama nikah, mana boleh. Jadi ada yang disebut dulu, apa tu nikah batin? Dah nikah batin pula. Ya, nikah batin. Dan tak faham kata nikah batin, dia kata sorok-sorok pergi kat gua, kita nikah batin. Allah dan malaikat jadi saksi, kita nikah. Mana boleh zaman kita macam ni? Itu bukan nikah batin. Nikah batin ni ada satu cara yang Rasulullah rahsia ajarkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nampak macam kotor, tapi sebenarnya bukan kotor. Ni akhlak. Untuk kita bila dah kahwin, kita kena ada akhlak ni. Jadi yang lelaki namanya Alifullah, yang perempuan namanya dia Alifu Akbar. Jadi senjata tu nama dia, yang lelaki Alifullah, yang perempuan namanya Alifu Akbar. Jadi itu yang nak dinikahkan antara kedua manis lazat kedua tu. Tu nama nikah batin. Dan lazat sama-sama lazat. Kan?
baru dinamakan nikah batin. Tu yang nak dinikahkan. Di wadi mani makni dua tu akan dicantumkan di dalam satu kasih sayang tu tadi. Itu namanya nikah batin. Dengan kita mengucapkan bila lepas tu tadi nikah batin tu, maka kita bersyahadat dengan isyarat dalam hati, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka ditenggelamkan alifullah tu dalam masa 9 saat. 9 saat. Maka kita mengatakan dalam hati, ini benih Allah, benih Muhammad, benih Rahman, benih Rahim. Kalau tak ada Rahman, tak ada Rahim, dia tak boleh menyatu. Allah yang memberikan baja Rahman dan Rahim. Maka terpancarlah kedua lazat itu tadi, antara kedua, maka simpanlah dalam Lauh Mahfuz. Rahim, dia panggil Rahim, kasih sayang. Maka kita syahadatkan. Itu nama nikah batin. Kita syahadatkan dengan kalimah dalam hati, tak boleh. Dalam waktu tu kita tak boleh sebut. Cukup kita isyaratkan gini, asyhadu alla ilaha illallah. Biarkan 9 saat baru kita dah bagi tahu makna itu benih Allah, benih Muhammad. Itu rahsia Sayyidina Ali. Besi maknikam Qudratullah, rahsia Ali dan Fatimah. Itu nama dia. Tak pernah dengar lah mana ada hadis. Jangan carilah hadis ni. Kau penat dia. Ini pesanan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, pesan-pesan cucu cicit Nabi, pesan-pesan kepada para wali Allah. Jadi kita nak kena pakai. Sebab kita nak benih lagi dah kita Islamkan. Benih lagi kita dah jadikan. Itu bukan benih daripada syaitan atau hawa nafsu kita. Benih lagi dah kita dah. Tapi banyak orang yang tak tahu tu, banyak keluar anak-anak yang derhaka. Anak-anak yang maknanya hatinya tak lekat dengan Allah. Tak terasa sebut nama Allah. Sebab awal-awal lagi benih, macam tanam padi tadi cerita. Kalau padi tu grade A, yang tumbuh pun mestilah A. Betul? Tapi kalau kita tanam cai C punya, nak tumbuh A boleh? Tak boleh. Jadi nak A kan tu benih, mesti kita syahadatkan awal-awal lagi. Benih Allah, benih Muhammad. Tu. Saya cerita ni tak apalah. Kalau yang tak boleh lagi, tak apa lah. Sekadar kita ajar pada anak-anak cucu kita. Walaupun kita dah tak boleh. Rasa boleh terus lah. Cari yang baru. Tapi kalau dah tak boleh, tak apa. Ajarkan kepada anak cucu ataupun siapa-siapa pun. Kalau dah nak kahwin, kita bagi tahu. Ini tak ada dalam kursus mana-mana perkahwinan, tak ada. Malahan pernah dulu saya kursus, dia minta dengan saya rahsia ni. Saya cakap, tak apa, saya bagi tahu. Ajarkan kepada setiap orang yang kursus ni. Pasal pentingnya kita nak anak-anak yang lahir kualiti dia A. Banyak orang leka dah tinggal nikmat kan. Mana dia nak syahadat? Dalam hati ni nak syahadat apa? Tinggal syok kan, tinggal best. Tapi jangan lupa, siapa yang bagi kita syok? Dia tu lebih syok dulu waktu tu kita nak tukarkan. Kalau itu kita tak dapat tukarkan, maka kita menyembah berhala. Anak-anak kita nak jadikan berhala. Kalau nanti anak kita derhaka pada kita, kepada tak taat perintah Allah, tak ikut jejak langkah Nabi, kita jangan salahkan. Kita yang mencorak. Bila lahir anak Adam tu, Rasulullah kata mak ayah dia yang mencorakkan. Tapi ini kita corakkan daripada benih lagi. Kasih sayang tu datang, Allah bagi kasih sayang pada suami, kepada isteri. Kita dah tahu dah itu daripada Allah, kasih sayang tu. Allah yang bagi kasih sayang. Lepas tu Allah pancarkan daripada kasih sayang tu benih-benih. Asyhadu an la ilaha illallah, benih yang suci. Itu tadi. Sampai ke situ sekali Rasulullah SAW dapat ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajar kepada Sayyidina Ali rahsia ni. Besi maknikam Qudratullah maknanya. Besi maknikam Qudratullah, rahsia Ali dengan Fatimah. Untuk menjalankan rahsia Allah, untuk mengesahkan Allah rahsia. Tak ada lain, benih yang tumbuh tu kita nakkan supaya dia sentiasa terzahir mengesahkan Allah Subhanahu. Sampai gitu sekali sistem yang Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah SAW. Kalau kita tak ikut, rugi kita. Kita minta Rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina
Kita minta zuriat-zuriat yang baik kan. Ni bukan sekadar mohon aja, kena tahu jalan-jalan dia. Baru kita perjalanan hidup kita, perjalanan siratal ladzina an'amta alaih. Jalan-jalan orang yang telah Allah Ta'ala bagi nikmat. Siapa tu? Tak lain para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, yang mereka sentiasa tak ada rasa keakuan diri. Dalam keadaan dia syok bersama dengan suami isteri pun dia dah tak ada keakuan diri. Benih Allah, benih Muhammad, bukan benih kita. Kalau kita kata benih kita, tu pasal anak-anak jadi keras, jadi degil, susah nak didik kenapa ni? Sebab kita tak tahu jalan ni, jalan yang para wali sambung daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua pendengar-pendengar YouTube apa semua, amaliahkan. Jangan ingat perkara ni, saya ingat mana ada dalam hadis si Haji ni pandai-pandai reka suruh hati korang. Jangan ikut akal, rasa macam mana, betul tak engkau tu ada ke tidak, benih engkau ke? Kalau dia tak bagi rasa kasih sayang, kau ada benih? Tak ada benih pancarnya. Tak ada kasih sayang, nak keluar benih apa? Jadi benih itu bersumber dari rasa kasih sayang, pemurah dan rahim kepada ibu. Di satu rahman dan rahim, jadi terpancarlah benih Allah, benih Muhammad untuk menyaksikan, menyatakan keesaan Allah lagi. Bukan jadi anak tu kita nak niat yang lain. Tak lain, benih yang kita niatkan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan seberapa banyak supaya Islamnya akan jadi kuat. Akan datang memang Islamnya akan kuat. Inilah cara dia. Bila dah kuat nanti dia akan mengikut Imam Mahdi, yang dah sekarang ni dah mula Imam Mahdi. Jadi manusia nanti berbondong-bondong nakkan ni ilmu, kerana Imam Mahdi bawa ni lah. Yang kata Imam Mahdi bawa yang lain pula, tetap juga Imam Mahdi bawa mengesakan Allah dan mengajak ilahun wahid juga. Tetap juga dia berpegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia daripada zuriat Nabi sallallahu, dia tetap daripada zuriat Nabi sallallahu. Jadi kita beruntung pada akhir zaman ni, peluang yang besar Allah Ta'ala bagi untuk kita mengikuti Imam Mahdi. Maknanya sekarang apa tu Imam Mahdi? Dia tu adalah yang dapat petunjuk daripada Allah. Allah perkenalkan diri Allah kepada dia. Dia kenal diri kepada Allah. Dia punya Android dia besar. Dia boleh bawa tarik. Contoh harga handphone tu 500, Android dia kemampuan dia katalah 12 GB katalah kan. Kita tak boleh isi 20 GB, meletup kan. Jadi gitulah yang ada pada Imam Mahdi tu, dia punya Android dia besar. Jadi dia boleh keluar. Kita beruntung. Lagi satu, kita beruntung pada Allah SWT. Masa kita ni adalah masa turunnya Imam Mahdi, dan turun juga Dajjal, turun juga nanti lepas tu Ya'juj Ma'juj pun. Tapi itu kita jangan risau saja. Memang itu memang sesuatu yang maknanya ujian berat. Tapi kita jangan risau sangat. Yang risaunya kita tak dapat kenal diri, kenal Allah. Itu yang risau. Jadi kita ajak anak kita supaya bukan takut pada Dajjal. Bukan yang kata kita berani, tetapi kita lebih takut lagi adalah bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Mati tetap mati. Di tangan siapa pun mati itu tetap mati. Tapi kita kena tahu mati kita tu mengesakan Allah. Itu paling mustahil. Kita tak risau dah kalau anak kita dah tahu tauhid, anak kita dah tahu la ilaha illallah yang betulnya. Kita tak risau dia pergi mana-mana. Sebab kita tahu dia mati dia dalam keadaan dia mengesakan Allah. Yang risau ni kita tak bagi faham anak-anak cucu cicit kita apa ala tujuannya hidup ni tadi. Bergerak, melihat, mendengar, semua kita nak rasakan Allah. Nak pastikan anak kita ni lebih daripada, kalau PhD lah target kita, orang kebanyakan kepada anak-anak dia baru dia rasa lega. Tapi ini yang lebih lega lagi. Kalau anak kita tak ada PhD ke apa, tak apa lagi. Jangan sampai dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu lebih malang lagi nasib kita. Tu kebahagiaan adalah bila anak kita kenal diri, kenal Allah, bahagia kita. Kita tahu kehidupan dia sentiasa mengesakan. Ini yang diajar Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Ali kecil ini juga yang, walaupun kita kata mana ada budak kecil belajar ni saja. Sayyidina Ali, Rasulullah tu masa tu Sayyidina Ali kecil lagi.
Rasulullah ajarkan tauhid. Waktu tu belum ada datang lagi solat, belum datang suruh puasa, belum datang suruh zakat. Waktu tu hanya 13 tahun Rasulullah ajarkan Rasulullah Ta'ala suruh ajar tauhid. Mantap dia tadi, sahabat-sahabat tadi. Bilal bin Rabah tu hanya ahad aja. Kena apa pun dia tak rasa sakit apa pun. Dia tahu ahad. Mengesahkan Allah betul-betul. Manis. Yang lain tak ada rasa apa-apa bagi dia. Macam tu yang kita nak. Kita dah peringkat dah, maknanya peringkat dah, orang kata maghrib tak kira, saya pun tak tahu tak besok ke lusa mati lagi. Tapi kebanyakannya yang berumur ni hampir pada kita ni, hampir kepada apa persiapan kita untuk kita nak supaya makin lagi berumur, kita badan kita makin lemah, macam mana kita nak proses supaya hidup zikrullah, ingat pada Allah tadi. Bila kita dah berumur, dah makin lemah, kita dalaman kita kuat. Kita nak proses. Kita nak proses ni diri kita gitu. Sebab mana ada makin berumur makin macam muda tenaga tak. Jadi persiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu kepahaman tentang Allah ni. Hanya ilmu pengetahuan tentang Allah ni yang makin lama makin kita rasa syok dengan Allah. Tu tadi. Nilai dia tu lagi tinggi. Sebab itu masa sekarang ni kita persiapkan. Bila ada ilmu ni, kenal diri, kenal Allah, ibadah kita memang kita tak larat dah makin berumur, tapi kekuatan dalam tu yang Allah bagi kita untuk dapat melakukan sesuatu yang susah tu tadi. Jadi proses tu tadi akan datang proses kekurniaan Allah. Bila kita ada ilmu kenal diri, kenal Allah, masa tua kita, masa kehadapan kita nanti bertambah cantik dengan sebab kita dah ada terlebih dahulu. Orang kata kita dah persiapkan diri kita. Kita jumpa guru-guru pembimbing rohani ni, kita banyakkan cerita supaya nanti bila kita lemah, nanti kita dah ada dia punya skill nak hidupkan hati kita sentiasa dengan Allah. Kalau nak arah ibadah tonggak-tonggik tu kita dah lagi lemah. Jadi dengan kekuatan dalam ni tadi kita kuat balik. Itu janji Allah Subhanahu Taala. Bila dia bacakan ayat-ayat cerita-cerita tentang Allah, bertambah Allah bagi zadathum imana. Kekuatan iman dari sisi Allah. Allah yang curahkan, Allah yang bagi, Allah yang hantarkan. Jadi kita tak mampu angkat, Allah bagi kekuatan kita boleh angkat. Tu alhamdulillah. Sedikit sebanyak pengetahuan Allah bagi, walaupun sikit, kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Jadi setiap kehidupan kita adalah berharga. Setiap kehidupan kita, napas kita naik dan turun sentiasa berharga. Jadi harganya tadi adalah bila kita dapat benar-benar mengesakan Allah dalam kehidupan kita, dan kita ajakkan tak renti-renti. Itulah nilai kita, tak ada yang lebih hebat lagi. Di situlah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak ada kerja lain, engkau mengesakan aku dan ajak seberapa ramai untuk ilahun wahid. Jadi tak ada, jangan kita tekan-tekankan hidup kita nak buat tu. Jadi Allah akan tanya kemampuan kita. Kita buatlah mana kemampuan kita, asalkan dalam kehidupan kita sentiasa mengesakan Allah. Amalan yang banyak tapi kita buat dengan sebab kita tak kenal Allah, maka jadi banyak rosak. Banyak kita buat ibadah, nanti kita ngungkit pada Allah, aku nak bagi apa Allah, aku dah buat ni. Tapi kalau orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia berbuat sikit, dia tak ada ungkit. Ya Allah, engkau yang buat ke aku. Aku tak mengharap apa-apa melainkan ridha engkau demi wajah engkau. Itu diterima oleh Allah daripada amalan yang banyak 70 tahun tapi mengungkit, aku yang buat ibadah ya Allah 70 tahun. Padahal siapa bagi kudrat? Siapa bagi kehendak? Siapa bagi ilmu? Dia terlupa pasal dia tak belajar kenal diri, kenal Allah. Rugi menyesal, tolong hidup aku balik, aku nak kenal diri, kenal Allah. Dia tak boleh dah. Jadi alhamdulillah di dunia lagi kita belajar kenal diri, kenal Allah, maka kita tahu hala tujuan kita sebenar tak lain, mengesahkan Allah, ajak manusia mengesahkan Allah, seperti mana Allah tetap azali abadi, bila-bila dia sempurna dah mengesahkan diri tanpa perlu siapa-siapa mengesahkan dia. Ya, saya rasa cukup situ dulu. Kita minta pencerahan sikit dan pertukaran daripada Ustaz Auza'i dengan Syekh Latif dan teman-teman sahabat lain.
Ji, bagi sikit pencerahan sikit apa yang kita dapat. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Pada pandangan saya, apa yang dibawa oleh Ustaz Aziz ini satu benda yang payah sebenarnya untuk kita nak berjumpa dengan orang yang bawa lagu ni. Jadi bila kita berjumpa, ibaratnya kalau dalam alam dunia ni kita ibarat kita berjumpa dengan ketua imah Yang kedua, dalam banyak-banyak seruan yang saya nampak, benda ni insya-Allah faedah dia boleh menyatukan umat Islam yang berpecah. Umat Islam lah ni berpecah teruk. Apakah seruan yang sesuai? Kita dah cuba macam-macam. Kita dah cuba bawa balik sifat 20. Kita dah cuba bawa balik. Kita dah cuba melalui kaedah Quran Sunnah. Kita dah cuba melalui kaedah kecintaan kepada Ahlul Bait. Kita dah cuba melalui kaedah ilmu, mengaji tinggi-tinggi, masuk universiti. Kita dah cuba melalui kaedah buat PhD. Kita dah melalui kaedah buka pondok, buat madrasah. Kita cuba, tetapi akan tetapi rupa-rupanya menambahkan pecah belah. Pasal apa? Sebab menambahkan kekitaan. Yang berada di jalan yang benar pun tidak ada kegunaannya kalau ada keakuan. Tak ada guna kalau kita ni memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah pun, tetapi kalau ada keakuan diri tidak berguna. Apa maksud keakuan diri? Contohnya nakkan kemasyhuran. Jadi para ulama ni setiap zaman dia ada benda. Ada benda yang biasanya benda tu baru. Benda baru. Dalam bahasa Arab benda ni disebut tajdid. Disebut sebagai tajdid. Tajdid ni maksud dia asal daripada perkataan jad. Jad ni maksud dia toknek. Jad ni maksud dia toknek. Jadid maksud dia baru. Jadid maksud dia baru. Tapi akar kata jim dal maksud dia dalam bahasa Kedah toknek. Yang ni membawa kepada tajdid, balik pada asal. Asal sampai kita mengusung Nur Muhammad. Bawa balik pengenalan kepada diri. Jangan ada diri, jangan ada keakuan diri. Allahumma salli ala. Jangan ada keakuan diri. Kalau sudah berada di atas landasan kebenaran pun, ada keakuan diri tidak berguna. Seduit tak ada guna. Orang Kelantan kata sikit habuk, tak ada. Tak ada harga. Sikit habuk, tak ada harga. Orang Kedah kata seduit tak pakai. Seduit pun tak guna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan Allah Taala panggil kita walaupun baru balik daripada kebun, baru balik daripada bendang. Alhamdulillah, itu Allah Taala panggil kita. Baru balik daripada tempat kerja ke apa, insya-Allah Allah Taala panggil. Bila Allah Taala panggil kita, pasti mana pun dia akan letakkan tempat yang dikatakan fat only fi ibadi. Tempat orang yang sentiasa nakkan Allah SWT. Apa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dia? Nafikan keakuan diri kita. Orang yang sentiasa nak menafikan keakuan diri kita ni, Allah Ta'ala, nikmat ni kita nafikan diri kita ni, Allah Ta'ala bagi kita apa? Wazidnahum huda. Petunjuk, sebab dia nakkan Allah. Polong E pun daripada bendang tadi pun hati dia apa? Berdebar-debar. Walaupun dia terlewat kan. Tapi dia benar-benar nak juga pergi sini. Sebab apa? Itu panggilan Allah Ta'ala. Dia nak nafikan diri dia, Allah Ta'ala bagi. Betul Pak Long ya? Jadi sebagaimana Ustaz Aziz tadi beritahu tadi, saya dinampakkan Allah SWT dalam kehidupan kita ni, berkenaan rokok Camel dengan rokok apa tadi, Benson kan? Bayangkan Yahudi dengar ni, dia marah tak? Bukan Yahudi lah, macam-macam lah semua. Marah lah kan? Sebab apa? Kita ni mengajak isap rokok pun boleh mengesahkan Allah kan? Dia menghala tuju ke arah mengesahkan Allah SWT. Marah Yahudi ni kan? Musuh utama kita lah, musuh utama dia kan? Musuh tadi dia, ini musuh memang, kalau aku cari kau memang dapat dah kau. Tapi tak ada, Allah Ta'ala lindung kita. Lebih kurang gitu. Kita nak yakini gitulah. Inilah yang dikatakan dalam pendidikan, sistem pendidikan kan, ilmu inilah yang ditutup. Ilmu tauhid ni, mengenal diri, mengenal Allah ni kan, mengesahkan Allah ni, inilah yang ditutup. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala buka dalam masa sekarang ni, dalam masa akhir zaman ni. Alhamdulillah, saya bersyukur ada yang Allah Ta'ala hantarkan seorang pembimbing rohani nak bawa kita, tak lain, bukan nak bawa kita pergi mana-mana, tak ada. Bawa kita kepada hati kita, kepada Allah, mengesahkan Allah. Apa dia? Menafikan keakuan diri kita. Itulah yang paling nikmat yang tak dapat diceritakan, nikmat, sebenar-benar nikmat. Jadi itulah, insya-Allah sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita ni, supaya keluarga kita ni dapat diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berlaku huru-hara lah, senang cerita. Akan berlaku azab dalam diri kita ni. Kita macam mana yang Ustaz Aziz beritahu tadi, nak dikeluarkan kita punya keakuan diri tadi tu. Sebagaimana cawan yang diterbalikkan tadi tu, keluar betul-betul. Keluar betul-betul lah, betul. Itu yang kita dapat. Yang kita katakan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala tadi, macam mana kita memang dia akan sentiasa datang, bisikkan dan sebagainya, memang. Tapi itulah perjuangan kita yang Rasulullah SAW ajar. Hebat perang Badar tu, hebat lagi ni perjuangan yang dikatakan memerangi hawa nafsu ni. Itulah dikatakan kita nakkan Allah. Itulah orang yang nakkan Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, sama-sama kita mendoakan di akhir zaman ni, moga-moga lebih ahli keluarga kita pun dapat merasai nikmat kecintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu itu juga setinggi-tinggi kesyukuran lah pada Allah SWT pada petang ini. Alhamdulillah, Allah SWT mengatur susunkan majlis kita dapat turun semua, Masya Allah, di satu tempat. Walaupun kita kata kedai kopi, tapi sinilah merupakan taman-taman syurga, Raudhatul Jannah, insya-Allah. Sebab kita meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut membesarkan Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira di mana, Masya Allah, di rumah saudara-saudara kita ke, di dalam kebun dusun ustaz ke, di mana saja kita bawa dan tinggikan kalimah Allah SWT. Kerana apa? Tidak ada kalimah yang lebih baik, yang lebih tinggi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan
wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Tidak ada perkataan yang lebih baik, lebih besar daripada menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menyeru kepada mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT sebagaimana Allah Taala mengesahkan dirinya sendiri yang dengan penuh sempurnanya, dan mengeluarkan kebesaran keakuan diri kita keluarkan disebabkan kudrat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kekayaan Allah SWT, khazanah Allah SWT lah yang sebesar segala-galanya. Kita ni tak ada apa, jadi alhamdulillah. Dengan itulah kita kata di mana saja kita berada, kita sentiasa dilingkungi oleh rahmat Allah SWT, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan semua rombongan keluarga ni, terima kasih banyaklah datang ke tempat yang tak begitu indah lah, kita kata. Untuk kereta lalu bombang-bombang tak tahu dengar, jenebang dengar juga. Tapi terima kasih banyaklah dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang macam apa Syekh apa Aziz apa cakap tadi lah, kita takut yang apa fitnah apa dajjal tu lah. Yang tu yang kita nak pegang apa kalimah apa tauhid ni betul-betul. Kita takut dengan dajjal ni, dia boleh buat serupa dengan apa kuasa dia macam-macam. Takut kita tertipu dengan apa fitnah apa dajjal tu. Kalau kita boleh pegang apa kalimah ni, apa insya-Allah kita akan selamat lah. Amin. Ni sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di petang yang berbahagia ni, kita ucap terima kasih kepada Tuan Guru Haji Syekh Haji Abdul Aziz dan Syekh Haji Abdul Rahman, dan para sahabat Pak Lang daripada Padang Malau yang sudi datang dari jauh. Pertama kali saya minta maaf lah, saya lewat sikit ni kerana Padu Kifayah. Padu Kifayah tu dan Padu Ain dan Padu Kifayah itu seiring. Cuma terlewat sikit. Walau bagaimanapun, saya faham atas apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh kita, iaitu tidak lari daripada tajuk kita itu mengesahkan Allah, menyadarkan diri kita. Ketika mana saja kita berada, tak kisah di mana, yang penting kita mengesahkan Allah. Jangan ada dua wujud. Itu yang saya faham. Dari itu tidaklah saya cakap banyak lagi. Ya, sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT, apa yang diucapkan saudara-saudara kita tadi, Fadil Ustaz Auza'i, Syekh Latif, Pak Lang, semua yang mengucap tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan Allah, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci tu. Sebab yang sebut tu tak lain, nak mengajakkan, mengesahkan Allah. Jadi semuanya kalimat-kalimat suci, bersih. Kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Allah. Kalau tak bagi dia bercakap, tak diam, tak boleh cakap kita. Jadi semua tak boleh semua cakap. Jadi yang bagi cakap tu dia, kalimat-kalimat Rabbi. Banyak kalimat-kalimat Rabbi tadi, ya. Alhamdulillah, syukur kita. Walaupun tadi kita ni dipanggil tempat ni mulia, buat kata Pak Alang, tetap juga dipanggil taman-taman surga juga. Walaupun kedai kopi. Saya dulu minta maaf, masa bujang dulu kat tempat disko saya buat. Kawan saya ni kaki minum arak. Tapi bila dia dah dapat apa cerita-cerita ni, dia kata boleh tak bercerita kat, janganlah dia tengah gelek-gelek disko kita cerita. Dia dah penat dah rehat tu, kat situ kita ceritalah 3-4 orang kan. Sekurang-kurangnya kita dapat mengisi masanya yang 10 minit, 15 minit sebelum dia balik rumah. Dia balik, dia berfikir juga sebelum tidur. Jadi yang pentingnya 15 minit kita dapat bawa dia ke mengesahkan Allah. Cukuplah. Jangan nak suruh dia 100% mesti nak mengesahkan Allah. Jadi kita ada sifat pembimbing yang begitu. Kemampuan dia tu tadi. Jangan kita tinggalkan orang-orang begini. Orang-orang begini sepatutnya yang perlu kita dampingi, rangkul, kasih sayang. Sebab dia tu yang memerlukan dalaman dia. Maka itu dia pergi disko, dia minum arak, dia nak cari sesuatu yang, jadi dia tak jumpa.
Jadi kita jangan hina dia. Kita kena dekati dia. Lebih mudah kadang-kadang kita bercakap dengan orang begitu. Lebih mudah lagi. Orang-orang yang dah lalai ni sebenarnya dia nak cari sesuatu yang tapi tak jumpa. Jangan kita salahkan, jangan kita jauh pada dia. Mana pendakwa-pendakwa lebih titik beratkan kepada situ. Sebab kita kat masjid ni dah tertentu orang datang tu dah tertentu dah. Ada pegangan dia sikit. Tapi yang ni tadi masih lagi kita cari-cari. Jadi kita ni kena pergi. Kena pergi. Gunakan RM1, habiskan kita punya masa kita untuk ngajakkan tadi. Kata Alang tadi, tak ada yang lebih baik lagi melainkan kita ajak. Tak kira lah kita ajak siapa pun. Dia penagih dadah ke, dia minum arak ke, dia pelacur ke, dia buat maksiat apa. Yang penting Allah suruh ngajak. Itu persuruhan Allah. Bukan nak senang je. Orang datang jumpa kita senang kan? Senang lah macam tu. Tak? Tu. Orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, orang pengaruh kita pergi. Orang yang di masyarakat hina tu kita tak boleh. Dakwah ni jangan pilih-pilih bulu. Kita kena semangat siapa pun dia. Semangat. Demi kerana cinta, kasih sayang pada dia. Baru rasa kita kuat iman kita. Dia sakit, kita rasa sakit juga. Jadi terasa nanti dakwah kita. Bukan duit boleh menyatukan, bukan kedudukan boleh menyatukan manusia, tapi kasih sayang Allah Ta'ala kata boleh menyatukan. Jadi Allah SWT titipkan kasih sayang rahmatan lil alamin kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tadi. Ini rahmat Allah tu sebab sampai kita bercerita ni hujan dimandikan oleh Allah SWT. Saya rasa cukup sampai situ dulu insya-Allah. Ni tak tahan ujian juga kita ni. Bau air kelang kabut Tapi tak apalah, insya-Allah. Masa pun tak mengizinkan. Sekian saja, terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada rasa keakuan diri, saya minta maaf. Wa'fu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.